Baik, kita sambung untuk uh, bab yang seterusnya ialah 15.2, iaitu Kirchhoff Law. Okey, bab yang apa namanya, yang kedua dalam chapter 15 ni ialah uh, Kirchhoff Law. Baik. So, sebelum kita ke bab 15.2, mari kita tengok gambar aja 15.5 ni. Okay. So, nombor ni cikgu ada sebut bahawa let associate direction around the circuit. Okay. Maknanya potential charge around the circuit can be shown as a figure below when we assume the resistance is following the Ohmic law. Jadi dalam nombor ni ceritanya adalah tentang direction, okay? Tentang direction, okay? Tentang potential change ataupun beza upaya di dalam apa nama ni, lita yang tertutup, dalam lita tertutup seperti mana di dalam gambar rajah 15.5. Okay. Baik, itu cikgu ada bagi tahu yang warna hitam tu ialah current, okay. Yang bertanda merah tu adalah potential rise ataupun kenaikan keupayaan. Okay. Baik, lita ni kita letak kita sambung ada bateri, ada internal resistance, kemudian ada external resistance ataupun resistor luar tu. Jadi lita ni arusnya 2 ampere, EMF nya 12 volt, kemudian internal resistance dia 2 ohm, kemudian external resistance dia adalah 4 ohm. Okay. Baik, kalau kita padankan bahagian atas tu lita, kemudian bahagian bawah tu graf, boleh tengok graf tu. Okey, jadi graf tu ialah di antara voltan melawan laluan. Okey, jarak laluan. Okey. Okey, lita. Okey. Okey, baik, kita mula dengan terminal negatif. Okey. Jadi terminal negatif ni potential difference dia adalah kosong. Kemudian terminal positif ni potential dia adalah 12 volt. Okay. Jadi daripada 0 ke 12, grafnya semakin naik. Baik, kita simbolkan bagi 12 volt ni daripada terminal negatif ke terminal positif. Okay, arah makin naik, iaitu potential makin meningkat, adalah ke kanan. Okay, adalah ke kanan. Maknanya daripada terminal negatif ke terminal positif, arah untuk potential rise nya adalah ke kanan. Okay. Kemudian kalau kita tengok ni di internal resistance, okay, sampai sini dia masih lagi 12 volt. Okay. Kemudian sini kita tahu bahawa apa nama ni, bila kita dapat, kita tengok berapa volt di terminal apa nama ni, di internal resistance ni. Okay. I darabkan dengan 2 ohm, kita dapat 4 volt. Okay. Jadi 4 volt ni ada sumber bekalkan 12. Jadi di internal resistance ni daripada 12 dia berkurang sebanyak 4 volt. Okay. Dia berkurang sebanyak 4 volt. Okay. Jadi kalau kita tengok sini dah jadi potential drop. Daripada 12 drop 4 tinggal 8. Okay. Drop 4 tinggal 8. Baik, kalau kita tengok arah potential drop, okay, daripada, kalau ikut cursor ni, daripada tanda ni, daripada sini ke kanan. Tapi yang kita nak tanda ataupun yang kita nak bincang, yang kita nak tanda dalam lita kita ni untuk direction, untuk mudah kita adalah potential drop, potential rise sahaja. Jadi yang kita akan tanda hanya potential rise. Jadi kalau katalah drop ke kanan, maka rise ke kiri. Okey. Okey, ni drop, maknanya ke kanan. Okey, tapi yang kita nak tanda dalam lita hanya direction yang rise saja, iaitu ke kiri. Okey.
Kemudian sini tak adalah drop, sebab ni adalah circuit saja, litar saja. Jadi sampai ke apa nama ni, resistor 4 ohm ni, so dia akan drop lagi. Sebab apa dia drop? Dan kali ni IR 8 volt. Jadi daripada 4 drop lagi 8, jadi kosong lah. Keluar sini akan jadi kosong. Jadi arah potential drop sama juga, iaitu ke kanan. Yang kita nak tanda hanya potential rise. Jadi potential rise kita adalah ke kiri. So daripada sini kalau kita perhatikan bahawa potential rise untuk EMF adalah sentiasa berlawanan dengan potential rise untuk potential difference. Sebab ni adalah EMF, ni adalah PD, ni adalah PD. Dan satu lagi sifatnya yang kita boleh perhati bahawa kalau kita bandingkan arah arus untuk potential difference adalah berlawanan, adalah berlawanan. Itu apabila kita associatekan direction di dalam litar. Jadi sebelum pada ni kita tak ada direction. Sekarang ni bila kita nak kaji tentang hukum hukum Kirchhoff, jadi kita mesti associatekan direction dalam litar. Baik. So daripada sini kita boleh tengok apa yang cikgu pesan di sini ialah closed loop, litar tertutup. This finding gives us idea that the total magnitude of potential rise is same as total of potential drop, in the path of the current direction, in closed loop. Jadi sini kita boleh buat satu conclusion matematik di mana kita kata jumlah potential rise sama dengan jumlah potential drop, jumlah potential drop. Kemudian itu idea, idea. Bukan pasal arah tadi kita dah sebut, biarkanlah di situ. Okey. Baik, voltage arrow, potential rise tadi, yang kita boleh bubuh nama baru. Jadi arah potential rise kadang-kadang ada buku sebut sebagai voltage arrow. Jadi voltage arrow ni adalah arah potential rise. It is negative terminal to positive terminal of the battery, and potential drop opposite. Jadi voltage arrow nya kita nak adalah the potential rise, potential rise yang kita nak tanda. Kalau kita tanda dulu, kita jadi keliru nanti. Okay, so untuk yang ni kesimpulannya, arah current satu, arah arus, kemudian arah potential rise mesti kita boleh tanda. Dan dalam ni juga quantity dan unit yang kita pernah cek ataupun perhatikan, jangan lupa, jangan tak tepi, ialah current, resistor, beza upaya ataupun potential difference, dan juga EMF, unit dia dan simbol dia. Baik. Dan tambah lagi satu, iaitu direction dia. Direction current, lepas tu direction potential rise, lepas tu bezakan di antara EMF dan juga PD. Mesti bezakan, mesti dibezakan. Baik. So, seterusnya kita tengok hukum Kirchhoff. Baik. Kenapa hukum Kirchhoff? Baik, daripada gambar rajah 15.7 tu, cuba tengok 15.7, ada A, B dan C. Baik, A, kita ada 5 resistor tu, dan ada satu ada satu EMF. So sini kalau kita guna hukum Ohm, kita boleh selesaikan masalah dia. Kalau kita guna hukum Ohm, kita boleh selesaikan masalah dia. Baik, kalau B, baik, ada cubaan untuk menggunakan hukum Ohm.
Jadi kalau perhati betul-betul, boleh tak hukum dilakukan terhadap B tu, lita jenis B tu. Nak kata sesiri ke selari ke, hak 5 apa nama ni, resistor dia tu. Jadi kalau kita tengok hukum PA, well, maknanya dia perfect, boleh selesai masalah. Kalau di B sudah lari. Sebab B ni kita namakan sebagai bridge. Bridge ataupun jejambak. Baik, kalau kita tengok C, C lagi dah. Apa beza di antara C dengan A? C ni ada 2 EMF. Ni nak kira mana? Dan memang dia disusun begitu. Kita tak boleh nak cabut betul. Disusun begitu. So, jadi untuk B dengan C, nampak gayanya hukum law tak boleh nak kita pakai. Sebab itulah kita perlu kepada hukum yang baru, iaitu hukum Kirchhoff. Iaitu hukum Kirchhoff. Baik. So, hukum Kirchhoff ada 2. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, Kirchhoff law, the algebraic sum. Baik. Ini cik baca bahasa Inggeris. Kirchhoff law yang pertama, the algebraic sum of current in a network of conductors meeting at a point is 0. Jadi kalau katalah kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, dia akan jadi begini lah. Jumlahan algebra arus. Jumlah algebra arus pada satu titik di dalam lita adalah kosong. Kita jumlahkan, semula kita ulang balik bahasa Melayu dia. Jumlahan algebra arus pada satu titik ataupun pada satu junction, pada satu simpang di dalam lita adalah sifar, adalah kosong. Maknanya dalam kes ni kita mesti mengalgebrakan current tu tadi. Sebelum algebra, kita mesti cari titik tu dulu. Kita mesti cari junction tu dulu. Titik ataupun junction mesti kita cari dulu. Jumpa junction, jumpa titik. So ada berapa current tu hak akan masuk ke titik tersebut. Jadi kalau kita jumlahkan secara algebra current tersebut, dia mesti sama dengan kosong. Baik, cuba tengok figure 15.9. Jadi titik tengah tu, titik pada lita tu, titik itu, junction itu kita namakan sebagai apa namanya? Kita namakan sebagai junction, ataupun kita itu yang dimaksudkan tempat pertemuan konduktor lita pada satu-satu junction, pada satu-satu titik. Jadi dari titik tu, di titik ni kalau kita tengok ni algebra arus current, arus algebra 1 I1, current algebra 2 kita tanda sebagai I2, current yang ketiga kita namakan sebagai I3, current yang keempat kita namakan sebagai I4, current yang kelima kita namakan sebagai I5. Itu pengalgebraian. Baik. Yang kedua, I1 ni masuk, I2 ni keluar, I1 ni keluar, I4 ni keluar, I5 ni masuk. Jadi jumlah semua tu akan jadi kosong. Jadi apa maksud dia? Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jadi kita tuliskan sebagai yang masuk tu ialah positive direction, kemudian sekali lagi yang keluar tu adalah negative direction. Jadi jumlah dia semua sekali ni ialah kosong. Itu yang dikatakan hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama. Baik, seterusnya ialah hukum Kirchhoff yang kedua. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua, jauh sikit. Ini baru kita tengok keterangan dia ataupun. Baik, Kirchhoff second law.
Okay. So round, any closed loop of a circuit, round. Okay. So actually round ni sometimes kita ada orang tanya dia cuti ni buat apa, lagi round, that is round. Itu yang dimaksudkan round. So you have, kalau kita nak pergi round, maksudnya kita keluar daripada rumah kita, pergi berjalan-jalan, kemudian kita kembali semula ke rumah kita. Semua sekali itu adalah satu litar lengkap. Any closed loop. Kalau katalah daripada rumah kita masuk kampung, masuk balik rumah kita, maknanya itu satu closed loop lah. Kalau katalah bukan closed loop, berhenti tak balik-balik rumah kita, so itu bukan closed loop. So round any closed loop of a circuit, round the algebraic sum of the EMF is equal to algebraic sum of PD. Jadi cikgu baca balik dalam bahasa Inggeris. Round any closed loop of a circuit, kita round any closed loop of a circuit, the algebraic sum of EMF is equals to the algebraic sum of PD. So kita kalau bahasa sebenarnya ialah keliling, mengelilingi, litar tertutup, mengelilingi satu-satu litar tertutup, mengelilingi satu-satu litar tertutup. Jumlah algebra EMF adalah sama dengan jumlah algebra PD. Jumlah algebra EMF sama dengan jumlah algebra potential difference. Okay. Baik. So dalam kes ni, term yang kita perlu tahu, yang pertama kita hayati round, kemudian closed loop, kemudian circuit, kemudian algebraic sum of EMF, dan last sekali ialah algebraic sum of PD. Baik. So daripada hukum ni kita nak tengok dulu satu-satu. Yang pertama adalah kita bezakan dulu EMF dengan PD. EMF dan juga PD. Apa beza EMF dan juga PD? Baik. When we discuss about Kirchhoff's second law, we have to represent the EMF in terms of magnitude and direction in the circuit. The EMF device keeps one of their terminal labeled positive at the higher electric potential and then labeled negative. This will be represented by arrow. Arrow. Jadi ni adalah potential rise untuk EMF. Jadi potential rise untuk EMF ni EMF adalah bateri. Kemudian resistor, ni adalah potential difference. Potential difference. Sebab tu potential rise at the resistor. So itu juga kita namakan sebagai voltage arrow. Kalau kita draw arrow tu untuk bateri, kita lukis di luar. Di luar tu ni litar luar. Begitu juga dengan resistor, kita lukis di luar dia. Tanda anak panah tu duduk luar. Manakala kalau kita tanda dalam litar tu current, duduk di dalam litar itu current. Itu cara kita lukis. Untuk bateri dan juga resistor. Baik. So kita tengok satu lagi yang berajah gini. Bateri ni, ni voltage arrow, voltage arrow ni potential rise, arah potential rise. Alright. So tu dari segi tata tanda. Baik, tengok litar ni. Litar
Mari kita tengok bagaimana kita lukis. Okey. Okey. Okay. Baik. So close loop. Okay. Mana kita round complete circuit ni, kita round ni. Jadi dalam ni kita tengok round the close loop. Okay. Mana round the close loop. Okay. Untuk parallel ni dah ada berapa close loop ni? Ada dua. Nombor satu, nombor dua. Nombor dua untuk mana ni? Daripada EMF kau nak ke bawah, naik pun ni dapat EMF balik. Close loop ni daripada EMF pusing naik pada EMF balik. Jadi ada apa nama ni, close loop 1, close loop 2, complete circuit. Okay. Kemudian yang ketiga ni out series ni. Okay. Jadi round ni dia round, kita round ada satu je. Okay. Ada satu saja. Okay. Baik. Itu dikatakan sebagai close loop. Okay. Okay. So dalam kes ni ada dua ini cikgu tulis ni untuk ni lah, untuk kes ni ada dua. Okay. Okay. Satu buku dia buat EMF campur dengan PD sama dengan kosong. Dah ada buku tulis dalam EMF sama dengan PD. Okay. Ada buku gitu. Jadi untuk tujuan ni cikgu masukkan dalam ni sebagai panduan saja. Okay. Jadi untuk manual cikgu sediakan ni, cikgu akan guna table 15.1. Okay, table 15.1 iaitu jumlah EMF campur dengan jumlah PD sama dengan kosong. Okay, baik. Dari segi perbezaannya ialah apabila kita membandingkan voltage arrow dengan loop direction. Okay, voltage arrow dengan loop direction tu. Okay. Kalau kita menggunakan kaedah jumlah EMF sama dengan jumlah PD, kita kena guna table kat bawah ni 15.2 ni. Ini lah. Okay. Jadi dalam untuk tujuan pengajaran cikgu dalam manual ni cikgu akan pilih ni. Hak bawah ni cikgu sedia kalau lah pelajar-pelajar jumpa dengan buku yang menggunakan kaedah jumlah EMF sama dengan jumlah PD. Ya. Baik. So tadi kita dah cikgu dah cerita kita mesti tanda voltage arrow di luar komponen elektronik tu. Maknanya kita kena tanda arah dia. Jadi apabila kita round, okay, kita round tu, semasa kita round tu kita kena tanda EMF atau PD tu sama ada tanda dia positif atau negatif. Jadi kita kena kumpulkan EMF hak positif, EMF hak negatif, PD hak negatif, PD hak positif. Jadi sebelum kita round, kita kena cam dulu hak positifnya ialah apabila voltage arrow sama dengan loop direction kita. Loop kita round. Okay, loop kita round. Okay. Manakala kalau apa nama ni negatif ialah voltage arrow yang berlawanan dengan loop direction ataupun arah kita round. Okay. Round dia. Round direction tu. Loop direction tu ataupun round direction tu kita yang tentukan sendiri. Kita tentukan sendiri. Jadi ada dua pilihan aja. Sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Okay. Dua-dua ni akan buat betul. Tapi jangan sekejap round ikut jam, lepas tu untuk loop yang sama lawan jam pula. Kekalkan kata-katalah loop yang pertama. Okay. Maksudnya itu gini lah. Baik. Tengok ni. Round ataupun close loop ataupun loop direction. Okay. Ni ada dua loop. Loop satu. Loop satu ni lawan arah jam. Okay. Lawan arah jam.
Jadi loop 1 ni sentiasa lawan arah jam lah. Tapi kalau katalah tak suka dengan lawan arah jam, nak ikut arah jam, maka pastikan bahawa dia ikut arah jam pun betul. Ya. Tapi jangan pula sampai sini ikut arah jam, di 3 ohm ni ikut arah jam, sampai di 4 ohm ikut tadi lawan arah jam, ni lawan ikut arah jam. Itu tidak boleh berlaku. Itu maksud round the closed loop. Kita kena cam closed loop, dapat round closed loop. Itu yang dimaksudkan dengan loop direction. Itu adalah tentang hukum Kirchhoff dan tanda-tanda. Baik. Mari kita tengok dulu bagaimana kita boleh guna hukum Kirchhoff ni. Kita tengok bagi contoh. Okey. Baik. Ni 15.2 ni adalah hukum bila litar gini kita terpaksa guna hukum Kirchhoff. Sebab apa? Sebab ada dua EMF. So yang pertama, langkah yang pertama kita buat ialah draw the current direction. Draw current direction. So ni junction, M ni adalah junction. Baik. Jadi arah current tu cikgu yang tentukan ataupun sendiri perlu tentukan. Letak mana-mana arah pun dan lukis di dalam litar itu. Jadi arah itu kita yang tentukan, pelajar yang tentukan. Jadi dalam kes ni sebagai contoh, cikgu ambil junctionnya di M. Kalau nak ambil di tempat lain pun boleh. Junctionnya di M, I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar. Jadi hukum pertama Kirchhoff, kita kata I3 sama dengan I2 tambah dengan I1. Tu yang pertama, draw current direction. Yang kedua, draw voltage direction, ataupun voltage arrow, ataupun voltage rise, potential rise, dan juga voltage arrow, voltage rise, potential rise untuk EMF dan juga potential difference. Okey, baik. So dalam gambar rajah ni, kalau kita tengok warna merah tu adalah voltage rise untuk EMF. Sebab EMF ada 1, 2, E1 dan juga E2. Warna hijau tu adalah potential rise untuk potential difference. Baik. Kenapa A3 bagi contoh potential rise ni naik ke atas? Ini disebabkan andaian kita bahawa I3 masuk ke dalam A3, maka potential rise adalah ke atas. Jadi potential rise ni bergantung kepada andaian kita semasa Kirchhoff law yang pertama. Ini bergantung kepada andaian kita pada Kirchhoff law yang pertama. Kirchhoff law yang pertama yang kita buat ni. Baik. Tak kenapa buat arah mana-mana pun itu, kalau andainya kita dapat nilai negatif, maka kita akan jawab bahawa dia arah positifnya adalah yang berlawanan dengan andaian kita. Maknanya andaian kita current tu bergerak secara berlawanan. Itu saja. Bila dia yang positif, maka andaian kita betul. Kalaulah dia negatif, maka andaian kita adalah berlawanan daripada yang kita nilai sebenar adalah berlawanan daripada yang kita andaikan. Baik. Kemudian close loop. Tengok berapa loop yang kita boleh buat untuk litar. Sebagai contoh ni, cikgu ambil loop yang pertama, loop yang kedua, loop yang ketiga, semuanya ikut arah jam. Semuanya ikut arah jam. Untuk memudahkan pengiraan. Lepas tu langkah yang keempat, kita buat bandingan. Kita buat bandingan. So sekarang ni kita nak kumpulkan EMF dalam loop pertama, loop kedua, loop ketiga.
simbol bagi EMF dan juga simbol bagi potential difference. Baik, kalau loop yang pertama kita akan dapati bahawa negatif E1. Sebab apa? Sebab bila dia berlawanan ni berlawanan, tanda dia adalah negatif. Okey. Baik, untuk E2 dia adalah positif sebab dia sama dengan loop ataupun round kita. Okey. Kalau yang ketiga, okey, kita lalu daripada sini, pusing daripada sini balik. Jadi dia adalah E1 berlawanan, E2 sama. Okey, E2 sama. Dan kemudian untuk PD, I1 round yang pertama ni, loop yang pertama ni, loop direction yang pertama ni semuanya berlawanan. Jadi PD-nya I2, R1, I3, R1 semuanya adalah negatif. Okey, yang kedua, okey, direction yang kedua ni kita dapati bahawa satu sama, R2 ni sama, internal resistor ni sama, arahnya dengan loop direction, dan I3 pun sama dengan loop direction juga. Okey, semuanya positif. Okey, yang ketiga, okey, E1 ida, okey, PD dia ialah R1, okey, R1 berlawanan, R2 sama positif, R3 sama, I1 R2. Okay? Jadi kita dah dapat sign ni kumpul di satu tempat, maka kita pun gunakan law yang kedua, iaitu EMF campur dengan summation V sama dengan kosong. Okay? Okay. Kita boleh tulis equation ataupun persamaan sebagai untuk loop 1, E1 campur dengan E2 semalam, E1 campur dengan I2 R1, itu persamaan yang pertama. Loop yang kedua, persamaan yang kedua. Loop ketiga, persamaan yang ketiga. Setelah dapat equation ni, persamaan ni, maka kita pun masukkan dengan persamaan serentak. Jadi persamaan yang cikgu pilih adalah persamaan pertama, persamaan kedua dan persamaan ketiga ni. Persamaan pertama adalah Kirchhoff's law, persamaan yang kedua adalah loop yang pertama, okay? Persamaan yang ketiga adalah loop yang kedua, okay? Jadi daripada tiga persamaan ni cikgu dah boleh hapuskan, dan dengan itu cikgu akan dapat ataupun kita akan dapat nilai-nilai bagi I1, I2 dan I3 setelah kita selesaikan persamaan serentak ni. Jadi inilah I ataupun nilai arus yang sebenar yang lalu melalui lita-lita tersebut. Okay? Jadi kalau daripada jawapan ni, kalau kita perhati bahawa I2 adalah negatif, maknanya kesimpulan yang kita boleh buat bila ni cikgu boleh buat ialah andaian cikgu tu salah. Okay? Andaian cikgu adalah salah. Okay? Mari kita tengok apa yang salahnya. Jadi sekarang ni I2 cikgu anggap ke kanan, jadi jawapannya adalah ke kiri. Jawapannya adalah ke kiri. Jadi tak salah pun, cuma kita boleh buat kesimpulan bahawa I is negative. This means that the current flow in the opposite direction with what has been assumed. Okay? Okay. So magnitude dia tetap sama. Okay? Magnitude dia tetap sama. Okay? So itu adalah current ataupun I yang sebenar. Baik, daripada aktiviti kita ni, kita buat kesimpulan bahawa apa yang penting untuk Kirchhoff law ni, okay, apa proses atau apa sequence yang perlu kita buat. Yang pertama, ulang balik okay, draw current direction in the circuit. Yang kedua, draw voltage arrow untuk EMF dan PD. Yang ketiga, draw round path ataupun laluan untuk kita round bagi setiap lita lengkap.
Yang keempat, state the sign of EMF dan PD. Yang kelima, apply Kirchhoff law. Apply Kirchhoff law. Dapatlah persamaan serentak tu. Bila dapat persamaan serentak, persamaan serentak tu kena selesaikanlah secara matematik. Secara matematik. Okey. Baik. Boleh. Okey. So seterusnya kita tengok apabila kita dah dapat I yang sebenar, jadi kita boleh carilah potential difference. Kita boleh carilah potential difference. Jadi potential difference between two circuit. Kalau contoh kita tengok ni, bila kita dah tahu real current tu, so kita tahu apa nama ni, potential rise tu, kita tanda arah dia ke mana. Baik, sebagai pernyataan kepada potential difference, kalau kita tengok path tu daripada A ke B, jadi kita boleh kata tu adalah positif 20 volt. Kalau B ke A, negatif 20 volt. B ke C, oleh kerana current dia 20 mili, jadi itu adalah 6 volt. Negatif 6 volt. B ke C, dia punya apa nama ni, volt dia adalah negatif 6. C ke B positif, positif 6. A ke C positif 14, C ke A positif, negatif 14. Alright. So jadi path direction ni kita ambil ni, potential difference ni mana kita nak ni yang dia current. Lepas tu kita tengok berdasarkan kepada ujian kita lah, A ke B, B ke C, C ke A. Alright. Okey. Kemudian cuba kita tengok ni, dalam NITA, ada dua istilah yang penting. Yang pertama adalah grounding. Grounding ni simbol dia gini, tanda garis-garis ni. Apa maksud dia? Maksud dia ialah ni adalah bila kita ground, nilai dia kosong, nilai dia zero. Nilai dia zero. Kemudian yang seterusnya, ni biasanya yang seterusnya adalah short circuit. Short circuit ni kadang-kadang disimbolkan dengan SC. Electrical circuit that allow a current travel along unintended path. Unintended path. Itu adalah short circuit dan juga ground. Ini contoh-contoh untuk apa nama ni, bila ada ground, bila kita dah ada ground, real current. Bila dah ada real current, kita nak tengok apa beza di antara keupayaan tertentu tu. Mari kita tengok seterusnya ialah the differences between electromotive force dan juga potential difference. So potential difference is a measure of amount of energy dissipate per coulomb. Potential difference is the amount of energy that is converted to another energy per coulomb. Itu semalam cikgu baca dari bahasa Inggeris tu. Potential difference is a measure of the amount of energy dissipated per coulomb charge in conductor. Electromotive force is the amount energy supplied to the 1 coulomb per charge by battery.
Okay, so beza dia, potential difference ialah energy that is dissipate, kemudian EMF adalah energy that supply. Okay. Yang kedua, potential difference is the amount of electrical energy that is convert into other form of energy. Okay, so itu potential difference. Electromotive force is the amount of chemical energy in the battery that is convert into electrical energy per coulomb of charge. Okay, so itu adalah dua perbezaan di antara electromotive force dan juga potential difference. Okay. Okay, resistor yang parallel ni benda yang sama Okay. Okay, jadi situ dah habis hukum Kirchhoff.